Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata oleh mu'allif ikut catatan saya pada muka surat 5. Soal 5 iaitu perbahasan rukun Islam, 5 perkara. Kita dengar benda ni mudah, tapi kenapa agama kita memilih rukun, dan rukun-rukun ni ikut istilah ulama dia beritahu mahiyatus syai' allati la tatahaqqaq illa bih, iaitu suatu perkara yang tidak boleh untuk dibinakan perkara tersebut melainkan dengan perkara-perkara ini. Dalam erti kata lain, rukun adalah suatu asas. Rukun adalah suatu asas. Macam sembahyang dibina dengan rukun, agama juga dibina dengan rukun. Rumah binaan pun ada rukun. Baik, dalam Islam tak banyak, 5 saja. Maknanya rukun ini nak tegakkan di mana? Nak tegakkan atas tanah ke? Nak tegakkan dalam laut ke? Jawabnya tidak. Rukun ini nak ditegakkan di dalam jiwa manusia. Nak tegakkan, nak jadikan dia sebagai pembinaan dalam jiwa manusia hinggalah membentuk manusia itu manusia yang Muslim. Kita bahas panjang pengajian yang lepas. Kita bahas panjang, perbahasan panjang tentang rukun Islam yang pertama, iaitu 2 kalimah syahadah. Panjang kita bahas kenapa kita kena mengaku bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mengaku pemimpin yang menjadi ukutan kita ini, insan yang ditugaskan menjadi pemimpin susah payah demi untuk kita dunia dan akhirat. Kenapa kita mengaku, kenapa kita iqrar dengan dia. Habis kita bahas. Masuk rukun yang kedua pula, iaitu sembahyang 5 waktu. Dan juga kita bahaskan kenapa dan ulama meletakkan syahadah ini sebagai rukun yang hakiki. Kemudian 4 lagi dikatakan rukun idhafi, disandarkan kepada syahadah. Dan kenapa sembahyang ini yang lebih aula? Yang pertama, ulama menjawab sebab tertib daripada hadis Nabi SAW. Dengan jawapan ini, orang tidak ada sebarang pertikaian, nas. Yang kedua, dia jawab di sudut at-tanasub, dia bagi munasabah. Kerana aulanya sembahyang ini, kata sebagian ulama, semua ibadat yang lain, baik puasa, baik zakat, baik haji, Jibril alaihi salam mampu bawa untuk disampaikan kepada Nabi. Bila mari disembahyang, Jibril sudah tidak mampu nak bawa, sebab sembahyang ni berat sangat, besar sangat, sehingga kan Nabi dijemput khas untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, dalam semua ibadat rukun-rukun ini tidak ada sama sekali bacaan Al-Quran. Puasa disunat saja pun, bukan rukun baca Quran. Haji disunat, dalam ihram banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, tapi bukan rukun kena baca Quran. Tetapi sembahyang rukunnya kena baca Quran. Maka sebab itulah hebatnya sembahyang, sebab di dalamnya ada kalam Allah. Yang ketiga, ada lagi ulama menjawab sebab sembahyang ini hebat kerana rukun yang lain tidak dimasukkan sembahyang, tetapi dalam sembahyang dimasukkan rukun yang lain. Contoh haji, sembahyang tak masuk dalam haji, tetapi haji masuk dalam sembahyang, sebab sembahyang kena menghadap kiblat. Haji sebahagiannya adalah tawaf di Kaabah. Puasa, sembahyang tidak masuk dalam puasa, tetapi puasa masuk dalam sembahyang, sebab solat tak boleh makan, solat tak boleh minum. Begitu juga dengan zakat.
Sembahyang tak masuk dalam zakat, tetapi dalam sembahyang ada zakat, iaitu dalam solat kita diminta untuk menutup aurat. Aurat ini sebahagian daripada kita diminta menutup aurat, dan zakat sebahagian daripada khata. Khata diperlukan, dan dalam solat perlu menutup aurat. Ada bahagian khata di situ, maknanya tolong menolong. Jadi ala kulli hal, maka sebab itulah jawab ulama ini yang terlebih utama. Maka sebab itu ulama lain menjawab, ibadat yang lain dilakukan tidak sebanyak solat. Sebab tu haji dah seumur hidup sekali, puasa setahun sekali, zakat belum tentu yang terlibat boleh melakukannya, tetapi solat tiap-tiap hari. Maka sebab itulah dalam kitab fiqh tu pun sendiri, bab yang paling panjang dibahaskan, amat detail dalam ibadat adalah bab solat. Baik, kita kembali. Kedua rukun, iaitu sembahyang 5 waktu setiap sehari semalam. Ada sembahyang siang, ada sembahyang malam. Itu 3. Kalau kira siang, subuh dianggap sembahyang siang sebab sembahyang yang naik fajar. Maghrib dan isya sembahyang malam. Baik, jadi ala kulli hal, bila sebut tentang sembahyang ni, perbahasan dia panjang. Kita ambil secara ringkas. Secara ringkas yang Nabi begitu, muru auladakum bisalah. Sebab itu dalam pengajian, kalau kita nak membilang, kalau kita nak membaca benda tu sekejap dia boleh habis. Tetapi nak faham kenapa agama letak di situ dan apa benda sebenarnya menjadi suatu kepentingan dalam agama, menjadi suatu benda yang agama sangat-sangat berikan perhatian. Sebab tu Nabi SAW perintah, muru auladakum bisalah fa innahum abna'us sab'a. Kita kena suruh anak-anak kita sembahyang. Sebab tu ulama dia beritahu, bila suruh dengan sembahyang, mesti suruh dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Tutup auratnya, sucinya, semua sekali. Walhanya kalau dikira umur baru 7 tahun, apalah yang erti sangat tentang air musta'mal ke, air mutlak ke, cuci najis ke, mughallazah ke, mukhaffaf, tak erti. Tapi agama beritahu, bila Nabi suruh, kita suruh je lah. Bila dah Nabi suruh, kita suruh. Jangan pula kita cek di sudut sahnya, batalnya, makruhnya. Sebab Nabi hanya perintahkan muru auladakum, tolong beritahu anak-anak kita supaya sembahyang. Baik. Wadribuhum fa innahum abna'ul 'ashar. Dan kalau dia tidak solat, kita kena pukul dia, rotan. Fuqaha kata ad-darbu ghair mubarrah. Kita pukul tapi jangan sampai melukakan. Pukul jangan sampai mencacat. Sebab pukulan ini bukan pukulan mendera, tetapi pukulan ini adalah pukulan mentadib dan menta'lim, mengajar adab dan juga mengajar untuk dia lekat solat. Maka sebab itulah didikan yang mula-mula berlaku sebenarnya di rumah. Sebenarnya di rumah. Sebab itu sehingga dalam hadis Nabi berkata as-salat imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu adalah tiang agama. Maksud tiang agama, agama dalam diri orang tu. Agama dalam diri orang tersebut. Sesiapa yang menunaikan solat, dia telah meneguhkan agama dalam diri dia. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama dalam diri dia. Maka sebab itu mahainya kita, hebatnya kita sebab agama yang ada dalam diri kita. Maka sebab itu hari ini alhamdulillah, saya sendirilah kalau tengok di masyarakat di bandar-bandar, khusus di Kuala Lumpur lah, tempat saya mari itu, boleh dikatakan kesedaran tu banyak nak dibanding dengan hujung-hujung dunia di kampung-kampung ni. Sebab kita boleh melihat sendiri keberkesanan solat dalam membikinkan jiwa hebatnya seseorang. Maka sebab itu solat ini benda yang paling mustahab.
Solat benda yang paling mustahak sebab dia sebagai lambang pengabdian kita kepada Allah. Dan rahmatnya agama kita Islam ini, solat tidak membataskan tempat. Kalau tengok agama lain nak semayang cara mereka, kena cari tempat tertentu. Kita Allah tak jadikan tahuru arduna, bersihnya bumi kita, di mana-mana tempat kita boleh solat. Maka sebab itulah bila kita mengaji di sini, pendetailan tentang solat, takbirnya, bacaannya, rokoknya, i'tidal, semua dalam bentuk pengajian yang panjang, dalam bentuk praktikal. Dan solat tu sendiri, sekiranya kita boleh faham, banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh keluarkan daripada solat. Contoh, solat jemaah nak ajak kita ni taat, patuh kepada seorang pemimpin. Dan pemimpin dia tak boleh ramai, dia kena seorang. Kalau jadi ramai akan berlaku perpecahan. Sebab itu solat dalam masjid, apa benda yang melibatkan dengan solat dengan masjid, secara automatik benda itu secara langsung akan jadi suatu kemuliaan. Contoh, kapet yang duduk dalam masjid kita ni, kalau sekiranya kapet tu duduk dekat hotel, walaupun hotel mahal, hotel 10 bintang ke contoh, tak ada siapa masuk hotel tu buka kasut, pijak gitu ya. Kapet yang sama, bentuk yang sama, letak dalam masjid, cuba masuk, tak buka kasut je. Ni ketuk kepala, ketuk najar lagi. Satu kemuliaan. Baik, solat nak mengajar kita, kita boleh masuk masjid pintu mana yang kita masuk, tetapi nak menghadap, hanya menghadap satu arah saja. Masuk belah kanan ke, masuk belah kiri ke, belah mana sekalipun, halat tuju mesti satu. Dan halat tuju mesti jelas. Sebab tu dalam solat ada satu part dia panggil ijtihad. Sebab kita nak jelaskan kita punya halat tuju, masanya kena tepat. Solat mengajak kita pandai menguruskan masa. Inna solata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini Allah Ta'ala beritahu dia difardukan kepada orang yang beriman, ada waktu-waktu yang tertentu. Pentingnya, cuma kita tidak ikut pergerakan yang ditetapkan oleh agama kita. Kita anggap sembahyang tak apalah, waktu panjang lagi. Tapi kalau bersyarat, Masya Allah. Sebab itulah kadang-kadang kata orang, setahun hanya sekali saja kita tunggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunggu Allah. Tapi lepas daripada tiap-tiap hari Allah Ta'ala yang tunggu kita dah. Bila kita nak tunggu Allah? Bila masuk Ramadan. Tunggu waktu untuk Bilal. Rindu sangat dengan suatu Bilal. Sebab nak buka puasa. Lepas daripada tu, tiap-tiap hari Allah Ta'ala pula kena tunggu kita. Jadi dalam solat ni beribu-ribu pendidikan dia ada. Dia mengajak kita, nak jadi imam perlu dilantik, nak jadi imam perlu dipilih. Pemilihan imam ni detail. Nak jadi makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Semua ni ilmu yang diambil daripada solat. Maka sebab tu ketika mana berlaku perhimpunan jemaah tabligh di Bangladesh, bila sahabat-sahabat ajak saya pergi sana dulu, tak sempat lagi, tapi azam tu dah ada lah. Sebab sesuatu yang unik, sesuatu unik. Negara paling susah Bangladesh lah kita kata, tapi orang susah ni dia buat kenduri berjuta orang. Negara kaya Islam ni Arab Saudi tak buat kenduri pun. Kita pergi tempat dia sebab ada Kaabah dengan makam Nabi. Dia kata macam mana di sana kadang-kadang orang bukan Islam di kalangan Hindu bila melihat, kaku melihat orang Islam solat. Jutaan manusia boleh rokok sekali, boleh sujud sekali. Mereka memikirkan bila latihan ini dilakukan. Bila latihan. Sebab tu sembahyang jemaah ini sesuatu yang unik dalam agama kita. Kuatnya kita sebab berjemaah. Maka sebab tu jemaah tak ada dalam haji, jemaah tak ada dalam puasa, jemaah tak ada dalam zakat, tapi jemaah ada dalam sembahyang.
Jadi kesimpulan, rukun yang kedua ni, walaupun kita dah dengar, dah reti lama, tapi jika dihurai apa benda yang tersurat, yang tersirat dalam rukun ini, sesuatu yang amat luar biasa, sehingga kan nak dapat 5 solat yang dikurangkan daripada 50 solat ini, Nabi SAW diangkat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan rukun Islam yang kedua, solat. Baik, yang ketiga, puasa bulan Ramadan setiap tahun, setahun sekali. Jadi tahun ni belum lagi 1442, sekarang dah masuk hujung Muharram. Bulan 9 nanti puasa bulan Ramadan. 9 daripada bulan-bulan Hijrah, puasa bulan Ramadan. Puasa ni pun sesuatu yang hebat. Kita ambil cerita sikit. Saya satu baca buku. Satu orang tokoh India, Mahatma Gandhi, kita pun tahu dia Datuk Sami. Semasa dia nak minta kemerdekaan British daripada kolonial, nak minta kemerdekaan India daripada kolonial British ni, dia sanggup tak makan. Tak makan. Maksudnya tak makan ini bukan tak makan terus dia makan, tapi istilahnya tidak makan macam kita makan 3 hari. Sehingga kan ditanya kenapa. Dia nak cakap kata puasa nawaitu saumuddin, dia bukannya erti, dia bukan orang Islam. Dia tak makan ni sebab dia beritahu, bila aku tidak makan, biar perut aku lapang, tetapi jiwa aku kuat, dan aku akan tuntut hak India daripada British sehingga aku dapat. Maknanya betul apa yang Nabi beritahu, dah sumu tasihhu, kamu puasa pasti kamu akan sihat. Maka sebab itulah ulama kata al-ma'idatu baitu da'in, perut kita ini adalah uncang bagi segala jenis penyakit. Sebab itulah jenis penyakit apa benda pun melibatkan dengan pemakanan. Jadi Islam nak bagi kita sihat, walaupun kita rasa penat, walaupun kita rasa letih, tetapi regu ibadat sebenarnya adalah lapang. Maka sebab itulah kata oleh seorang ulama, dia beritahu, apabila kamu hendak melakukan ibadat, berlaparlah kamu, sebab ibadat itu regunya adalah berlapar. Contohlah kita kata dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, berapa rakaat malam kita boleh solat? Daripada maghrib, solat sebelum maghrib 2, maghrib 3, 5, lepas maghrib 2, 7. Sebelum Isya 2, 9, Isya 4, 13, lepas Isya 2, 15. Di masjid pula tarawih 20, 35. Witir 3, 38. Bangun sahur 2 rakaat, tahajud 40. Sunat salat 10, sunat sebelum subuh tu 2, subuh 2, 44 rakaat. Sedang tak sedang setiap malam kita solat 44 rakaat. Sepatutnya 44 rakaat tu malam ni lah. Sebab maghrib bagi tadi makan, tengah hari makan, petang makan, sebelum maghrib makan, Isya makan, pukul 10 tidur, habis. Sepatutnya sekarang lah, sebab tenaga kita kuat, tapi bukan. Sebab ibadat ini regu dia adalah kosongkan perut. Maka sebab itu disyariatkan, tengok dalam bulan Ramadan, manusia boleh baca Quran, boleh sembahyang sunat, boleh buat macam-macam, sebabnya jiwa itu telah kuat. Sebab jiwa itu telah kuat. Maka sebab itulah berlapar ini ada dalam Islam dan syiar bagi awliya. Tidak ada seorang wali melainkan dia diangkat maqam dengan kuat berpuasa. Dan kita melihat, saya sendiri secara peribadi berjalan salam jalan sini, jenis ibadat berpuasa ni memang ibadat orang Melayu, dan khususnya bagi musliman, orang perempuan memang mereka ni kuat puasa. Orang Arab tak larat puasa, benda lain boleh. Suruh baca Quran di kedai-kedai, sebelum tak ada orang beli dia baca Quran, tapi nak ajak puasa tak payah. Sebab itu ni yang ibadat kadang-kadang khususnya begitu. Maka Islam letakkan rukun yang ketiga adalah puasa. Yang keempat, memberi zakat. Ini paling besar.
yang kita salah faham memang kita kena baiki. Nah, nak beritahu kata dalam Islam ni, saya satu bangsa dulu, saya ingat lebih 10 tahun masa mula-mula masuk Orang Pulu, ada satu tanah dalam Pekan Alustan nak dijual, dan tanah tu nak dibeli oleh satu Wat Siam yang paling besar lah, untuk dibangunkan satu tokong. Tanah tu tanah orang Islam. Tu tanah tu, geran tu dia bagi pada saya lah, suruh cari siapa-siapa yang boleh beli, selamatkan tempat tu. Ringkas ceritanya, dalam pencarian ni saya jumpa lah orang-orang yang beragama Buddha. Saya tanyalah agama mereka. Kalau Islam ni ada zakat, tapi habis mereka tu satu-satu tokong ataupun kuil Buddha Tok Sami ni dengan naganya, bersinar-sinarnya, dengan macam-macam, mahal tu. Saya tanya, daripada mana duit dalam agama apa dapat? Oh, dia kata dalam agama kami ni, setiap ahli perniagaan wajib menyumbang kepada tokong setahun sekali. Dia tak cakap lah zakat, dia bukannya kerti apa benda zakat. Apa sistem zakat dia tak tahu, cuma dia beritahu setiap ahli perniagaan kena menyumbang. Jadi kita berasa malu. Sebab tu sistem zakat ni, kalau dah dijaga betul-betul, kemakmuran amat luar biasa. Ada tak dalam catatan sejarah Islam zakat diuruskan memang betul? Jawabnya telah ada. Telah ada. Maka sebab itu kita ambil satu rumusan, Islam ini adalah agama yang sangat mementingkan kekuatan ekonomi. Sebab tu dalam carta zakat, paling banyak hasil mahsul negara itu adalah zakat perniagaan. Zakat penternakan di Malaysia pernah jadi isu saya dulu masa mengajar dekat Hadramaut. Satu kertas paksa dalam bab zakat, saya hanya jawab zakat perniagaan, zakat main perak, itu saja. Jadi Pak Habib tanya ni, habis zakat unta, zakat lembu, zakat kambing, kenapa hang tak jawab soalan ni? Nak jawab sikit-sikit tu boleh, tapi soalan ni ta'amuq, dalam sangat perbahasan dia. Lepas tu satu, yang kedua, Habib, saya dah ingat-ingat tempat saya lah. Dia mula Allah Ta'ala buat bumi berkelar, tak ada lagi orang nak bela unta. Kalau saya mengaji sampai jadi alim zakat unta pun di mana sebenarnya? Nak beritahu. Belah kambing pun tak ada belah kambing menyusah ke orang makan habis pokok-pokok bunga orang tu ada. Kau nak belah kambing sampai keluar zakat tu tak ada. Zakat yang ada, yang membantu sungguh, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Jadi kita faham bab zakat ni rupanya satu unsur toleransi yang luar biasa, sehingga kan bila kita mula berbisnes, kita telah menghubungkan diri kita dengan orang. Orang yang paling tepat kita hubungkan adalah fuqara wal masakin. Sebab tu Allah beritahu, innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Ini bumi mesti diberikan hak pengurusan pada orang-orang yang soleh. Ini orang yang soleh tak nak berbisnes, orang yang berbisnes tak nak jadi soleh. Di mana tempat Islam nak bergantung kasih? Maka sebab itu zakat ini nak beritahu kata kita ini kena berbisnes. Sebab tu ada zakat perniagaan. Baju kita kotor, kita kena cuci. Bangun pagi, gosok gigi, cuci. Mandi, pakai sabun, pakai shampoo, cuci. Kereta kita pun cuci. Harta kita juga ada alat pencuci dia. Sebab tu kita cuci rambut pakai shampoo, cuci gigi pakai ubat gigi, tak boleh tukar. Macam tu juga nak cucikan harta dicuci dengan berzakat. Sebab tu dalam saya buka pondok, ada satu orang, dia anggap bisnes dia ni adalah buat bas ekspres. Dia bagi zakat simpanan. Dia beritahu, dia kata, Ustaz, betul lah kalau orang cakap soal zakat saja yang dia bagi, sebenarnya orang tu dia kena malu dengan Allah. Sebab Allah minta harta tak banyak. Saya sendiri, Ustaz,
Saya cuba nak tengok kebenaran supaya bukan saya untuk menguji Allah atau untuk saya menguji agama saya, tetapi untuk menambahkan keyakinan saya. Saya ada banyak buah bahas, tapi 3 buah bahas ini saya minta satu orang auditkan betul-betul, dan saya cuba untuk ikut syariat. Maksudnya bila dekat kaunter naik bas, kalau ada lelaki perempuan, yang jual tiket akan naik, check dulu ini mahram ke bukan mahram. Dia minta tukar tempat apa semua sekali. Kemudian tu dia pesan pada driver, kalau boleh dekat kaset letakkan bacaan Quran ataupun selawat, ataupun kalau video filem-filem yang ada unsur-unsur keagamaan dan yang dia pesan sangat-sangat, tepatkan waktu solat. Kalau boleh tepatkan waktu solat, biar orang tu kita berhenti dan kita beritahu. Jangan hanya bila berhenti di tempat R&R kita beritahu makan. Kita bercakap sikit. Lagu tu utamakan solat. Macam kita masuklah tempat-tempat kilang apa semua tu, dia beritahu dah first ni safety lah. Kalau tempat orang Islam sepatutnya dia tu utamakan solat. Jadi dia beritahu. Jadi saya cuba jaga benda ni, Ustaz. Ternyata Ustaz, Allah Ta'ala bagi sungguh-sungguh. Bas ni 3 buah ni Ustaz, dia boleh cover balik yang lain. Driver tak kena saman, cermin tak pecah, lepas tu minyak selender pun ikut 5-6 ribu kena tukar. Bila dicek masih elok. Dan saya suruh dia audit sebab memang saya nak ikut apa yang dia panggil hak syariat suruh. Ternyata hati saya yakin dengan berzakat manusia tidak akan jadi apa-apa ke dana. Pernah satu masa dulu, masa saya mengaji dekat Sayyidina Habib Salim Syatri rahimahullah dekat Yaman, ada seorang saudagar gula, ahli perniagaan gula yang hebat daripada Hadramaut. Dia memiliki kapal dagang lah gula. Dia ambil daripada Brazil bagaimana ni untuk buat perdagangan daripada gula Hadramaut datang ke belah Nusantara semua ni. Sampai satu masa diberitakan kata 3 buah ke 7 buah kapal gula dia tenggelam sebab berlaku ribut taufan di tengah laut. Tu zaman cerita ratusan tahun manusia guna kapal layar lagi lah barangkali. Tapi hati dia kata, betulkah kapal aku yang tenggelam sebab perniagaan aku ini tidak pernah miss daripada zakat setiap tahun. Betulkah kapal aku? 3 buah ni tenggelam ni, betul ke ni? Akhirnya dia tunggu berita. Setelah sebulan lebih sampai berita baru, rupanya yang tenggelam puluhan kapal itu bukan kapal dia. Sebab kapal dia waktu yang ditakdirkan untuk berlayar, 3 enjin ataupun layarnya rosak, perlu diperbaiki, dan Allah Ta'ala telah selamat. Maka dia beritahu, dah sadaqatu bi syariatillah, aku yakin dengan syariat Allah. Maka sebab itulah zakat ini dikatakan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Tidak mungkin untuk kita habiskan kemiskinan, nak basmikan kemiskinan. Sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ada kaya, ada susah. Sebab itu orang yang ada ilmu mesti simpati kepada orang yang tidak ada ilmu. Sebab macam mana dia dapat beramal dengan wasitah ilmu, begitu juga orang lain tidak faham sebab tidak ada ilmu. Bukanlah tiket orang yang ada ilmu mencemuh orang yang jahil. Sepatutnya dia mesti kasih sayang. Begitulah juga, bukanlah tiket orang yang kaya memandang sinis ekor-ekor mata kepada orang yang susah. Si fulan susah, pemalas, tak nak kerja lah apa semua. Yang malas itu layak dipersalahkan. Ada manusia susah bukan sebab dia pemalas. Bukan sebab dia pemalas. Allah tak letak dia dalam kepompong orang yang susah. Maka menjadi tanggungjawab orang yang kaya membantu. Maka sebab itu harta ini dia bertambah dengan zakat. Selagi mana kita tidak faham dengan apa kita dapat harta, daripada mana wasilah harta,
Selagi itu kita rasa kata tu hak kita. Tapi kalau kita faham, akidah bagi tahu kita dapat kata dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan otak, ini barang pinjam yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala pinjamkan tangan, pinjamkan mata, pinjamkan otak. Jadi bila dapat benda tu, Allah nak balik, bagi balik. Dan Allah minta balik tak banyak. Pertanian hanya 1/10. Nah, perniagaan hanya 2.5%. Tidak banyak. Ini dalam bab zakat dia akan cerita. Baik. Yang terakhir sekali, kelima, mengerjakan haji ke Baitulahil Haram bagi orang yang kuasa. Ni kuasa ni lah kalau saya duduk mengajar dalam kampung. Nah, kalau ke belah Kedah lah, tak sampai seru, dia kata gitu. Nah, takkan nak ambil speaker masjid sakup atas kepala bang sudah. Nah, baru sampai seru. Apa sebenarnya? Kemampuan ini melibatkan tenaga, kesihatan. Sebab itu, bila saya sendiri Allah jemput menjadi tetamu, boleh tunaikan haji, kita melihat pengurusan lembaga haji, lembaga tabung haji amat luar biasa. Tolong orang nak buat kerja haji. Dan saya sendiri bila balik, inilah benda yang kefahaman mafahim yajib nusahih. Suatu kepahaman yang mesti kita perbetulkan. Kepahaman apa yang berlaku pada diri saya sendiri, iaitu kepahaman ibadat haji, ibadat orang tua-tua. Ibadat haji, ibadat orang yang dah berusia. Sebab tu orang yang mula-mula sekali, bila saya balik ke Mekah, ayah saya tanya, orang Kedah panggil Tok Wan, dia menjadi syekh haji, tak pernah pergi haji dengan kapal terbang, pergi haji dengan kapal laut namanya Hansun. Dengan ada cerita naik dekat Pulau Pinang, lepas tu daripada Port Kelang pergi Pulau Pinang, baru pergi ke Palembang apa semua pergi. 7-8 kali dia pergi ke haji Mekah. Saya tanya ayah saya, adakah Tok Wan ni bagi semangat? Apa benda yang dia cerita pada ayah? Dia cerita perangai Pak Arab lah, itu ini. Dah makan Arafah, tak nak nasi. Tok Wan saya pergi haji, dia buat bisnes asam keping dengan asam Jawa, pergi berniaga di sana. Baik. Jadi saya beritahu, kalau macam tu patutlah ayah pergi Mekah pun ayah tak bagi semangat kat saya. Sebab tu bila saya balik daripada Mekah, terus saya jumpa anak murid, pastikan semua kamu kena ada akaun tabung haji. Pastikan kamu berasa ini rukun. Sebab tu bila kita bercakap, jomlah pergi Mekah buat haji, ibarat itu nampak macam tidak kuat. Tapi marilah kita pergi ke Mekah sebab tunaikan rukun Islam. Ni kewajipan kita. Kita berasa benda tu besar, seolahnya benda ni tak dapat. Tidak, ya, memang kita kena buat. Azam tu penting. Buka akaun dulu, ada RM10, ada RM100. Boleh tak boleh? Kenapa kita sanggup himpun duit beli handphone? Kenapa sanggup himpun duit nak beli baju baru? Keluar saja jenama baju, jubah semua kita beli. Kenapa kita tidak boleh himpun duit untuk pergi ke haji? Sebab itu saya bagi semangat, kalau kamu pergi haji dalam usia yang sangat muda, 1001 perancangan hidup kamu akan berdoa kepada Allah di hadapan Kaabah. Tetapi oleh kerana turas digambarkan ibadat haji, ibadat orang tua-tua, ibadat makcik-makcik, atuk-atuk, menyebabkan anak muda ingat, lambat lagi kot, banyak lagi benda yang kita kena buat. Baik kita buat kereta lah, beli rumah lah, buat bisnes lah. Tetapi sekiranya dipesan, diwasiat, lama-lama kepahaman masuk, kita mesti tunaikan haji. Barulah ketika itu orang faham bahawasanya haji ni ibadat yang mustahak. Sebab Allah nak memperkenalkan satu bumi kepada kita, yang kamu semayang, yang kamu puasa, yang kamu baik, kamu bersedara, kamu boleh nikah kahwin, asalnya di sini tempat agama kamu dilahirkan. Datang balik tengok tempat yang jatuh lagi dikenal. Macam mana manusia rupanya Islam ni bukan hak Melayu, Islam ni bukan hak Arab, bahkan Islam ni hak manusia. Tak kira kalau apa jua manusia bangsa sekalipun, itu hak dia.
Barulah ketika itu dah ahli perniagaan berasa seronok dengan apa yang dia berniaga. Ahli pentadbiran berasa seronok dengan apa yang dia mentadbir. Ahli pendidikan berasa seronok dengan apa yang dia mengajar. Sebab dia melihat manusia boleh bersatu hati, kuatnya agama kita. Boleh bersatu uniform, kuatnya agama kita. Tapi kalau sekiranya roh ni tidak ada, PIMKA 10-100 kali pun duduk macam tu je lah. Sebab kita perlukan roh. Roh ni datang dengan pengajian, dengan kesabaran, dengan kesusahan. Jadi ala kulli hal, inilah kesimpulan secara ringkas. Rukun-rukun agama walaupun dibilangnya itu sangatlah mudah, tetapi kalau kita mengaji betul-betul baru kita faham rupanya besar. Nah, 5 benda ini dipacak untuk membina agama dalam jiwa kita yang Nabi beritahu udkhulu fi silmi kafah. Kamu kena masuk dalam Islam itu semua sekali. Nah, Islam itu adalah binaan. Binaan Islam daripada 5 rukun ini, maka tegaklah Islam dalam hati seseorang. Maka sebab itu yang pertama kita balik mengucap 2 kalimah syahadah. Hanya dengan 2 kalimah kita menjadi saudara. Walaupun keturunan lain-lain, suku sakat lain-lain, etnik lain-lain, bangsa lain-lain, negara lain-lain, tetapi dengan 2 kalimah kita menjadi saudara. Ini ikatan yang amat luar biasa. Jadi ala kulli hal, itulah yang dikatakan rukun Islam. Baik, sikit lagi, arti iman ialah membenar hati seseorang akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir, daripada bahagian ibadah, muamalah, munakah dan janah baik. Kalaulah Islam menerima zahir, iman membenar hati, maksudnya menerima batin barang dalam. Nak tengok tak boleh, nak sentuh tak boleh, tapi dalam tu kita boleh rasa. Yang ni dia kata membenar hati, at-tasdiq bil qalbi, akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir seperti bahagian ibadah. Jadi hukum amalan zahir dilakukan tetapi dengan hati yang membenarkan bahawasanya itu adalah datang daripada Rasul yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ikatan agama kita. Maka sebab tu inilah modal kita nak beritahu kepada anak-anak kita, kamu nak mengaji di mana, memang kamu kena mengaji. Kamu kena jadi lawyer, kamu kena jadi engineer, kamu kena jadi arkitek, kamu kena jadi orang yang hebat. Sebab itulah tempat kita. Tetapi sehebat mana kita jadi, kita ni ada dasar dia kena balik kepada agama kita. Jadilah orang yang hebat sebab dia bantu agama dengan kehebatan dia. Dia lawyer ke, dia arkitek ke, dia engineer ke, dia ahli perniagaan ke, sebab dia faham itulah bidang dia. Maka sebab itu iman ini diletakkan di dalam hati supaya hati kita ada kiblat, hati kita ni ada tautan, hati kita ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan kata kita ni duk berasa ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada suami, ada harta, ada pangkat. Kita juga kena berasa, bahkan berasa yang lebih hebat lagi, kita kena berasa kita ada Allah di situ. Ini tempat kedudukan yang menimbangkan amalan kita. Baik, hukum yang melibatkan ibadat. Ibadat dia panggil suatu pengabdian dalam penyembahan. Kita meletakkan diri kita sebagai hamba dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, Rabb, uluhiyah kita, ilah kita. Baik. Kemudian dalam bab muamalah, urusan kehidupan, hablum minan nas. Kita ni manusia, kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan satu orang tu duit banyak, tapi otak tak boleh memikir. Maka dia pun bagi modal pada orang lain, suruh orang lain berniaga. Ada manusia yang dia ni ada duit dan ada kemahiran, boleh tolong cara orang. Maknanya hubungan dengan manusia, sewa menyewa, jual beli. Maknanya Islam ada benda ni. Sebab tu antara pembeli dengan penjual, mana lebih kuat? Kuat pembeli, sebab pembeli ini dia memiliki. Dia ambil dan pembeli itu memiliki keuntungan. Maka sebab itu perniagaan ini adalah ibadat. Pernikahan adalah ibadat. Hukum hakam adalah ibadat. Perundangan adalah ibadat. Sebab itu ibadat diletakkan di tempat yang pertama.
Sebab tu muamalat, dalam bab muamalat ini mula-mula sekali, kalau kita pick up bahagian yang kedua, istilahnya dia panggil ar-rubu' tsani, semua ada 4 rubuk. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 campur, jadi 4/4, maknanya 1 itu agama. Rubu' tsani adalah bab muamalah. Muamalah tu pula dimula terus dengan bisnes. Nak beritahunya Islam ini agama perniagaan. Cuma yang menjadi salah faham itu kena baiki. Bila mana agamawan kita, para pendidik guru beritahu, jangan berniaga ni nanti banyak kata, nanti banyak hisab lah, soal jawab lah, susah. Baik tak payah berniaga lah. Bagi orang lain lah berniaga. Dia hanya nampak satu bidang, satu angle. Kenapa tak nampak? Memang susah kalau harta itu tidak digunakan untuk Allah. Tidakkah kalau harta itu digunakan pakai untuk agama, tidakkah dia itu syafaat? Kenapa ditonjolkan seorang sahabat Nabi? Tonjolkan Sayyidina Ali, ditonjolkan Sayyidina Bakar. Kenapa tak ditonjolkan Sayyidina Osman? Kita perlukan ni dalam dewan pengajian kita ni. Perlukan watak Sayyidina Osman yang banyak, sebab nak pakai kursi nak duit, rakaman nak duit, elektrik, aircon semua nak duit. Macam mana nak mengajar kalau tak ada benda ni? Maka salah faham ini perlu diperbetulkan. Bila kita lepaskan tempat posisi yang mustahak bagi umat kepada orang bukan Islam, dia tak reti halal haram. Tidak ada makna kita yang mengaji bab muamalat tetapi yang berniaganya orang lain. Sepatutnya kita yang mengaji bab muamalat, kita yang melakukan muamalat. Kita faham pula muamalat dalam Islam itu gotong royong, bubur Asyura lah. Teramat sempit kita punya kefahaman. Sebab itu membiarkan orang bukan Islam yang menjadi kaya raya dalam sebuah negara yang majoriti umat Islam, itu sesuatu yang amat bahaya. Sesuatu yang amat bahaya. Ini bukan soal bangsa, agama. Soal agama. Membiarkan orang bukan Islam menguasai ekonomi umat Islam, itu sesuatu yang sangat bahaya. Kalau orang Islam yang kaya pun tak tolong madrasah, tak tolong pondok-pondok, sebutlah orang bukan Islam lagi tak nak tolong. Maka sebab itu kita faham muamalat ini mula-mula sekali itu adalah berkaitan dengan perniagaan. Dan Nabi kita SAW suka untuk kita maklumkan fakta sejarah yang banyak orang cerita tidak habis. Orang cerita Nabi ni susah, Nabi ni baik, Nabi ni hormat tetamu, Nabi ni ambil pendapat orang. Betul. Tapi habiskan supaya dipaham. Nabi ahli perniagaan. Perniagaan yang diuruskan dengan Sayyidatina Khadijah sebelum perkahwinan, untungnya berlipat kali ganda. Perniagaan yang asas itu adalah kejujuran. Hari ini kita tak boleh berniaga sebab bagi kita faham modal tidak ada. Modal apa? Duit. Sedangkan dalam perniagaan, bisnes kita itu modal pertama adalah jujur dan etika, disiplin dalam berbisnes. Itu yang paling mustahak. Maka sebab itu perniagaan ini benda yang sangat-sangat mustahak. Yang kedua, Nabi tokoh perancang yang hebat. Selalu saya beritahu tempat saya berkuliah. Kalau peperangan Badar, tentera kita hanya 313 orang, katanya 317. Tapi tentera itu hampir saja 20 orang. 20 orang saja yang berunta, 4 orang sahabat yang berkuda, selebihnya berjalan kaki. Dan hampir saja kata ulama puluhan orang, katanya belasan orang sahabat yang tidak memiliki pedang, yang hanya mengharapkan sahabat bunuh musuh, ambil pedang, lawan balik. Tetapi setelah 9 tahun katanya berlaku peperangan Tabuk. Kata riwayat berlaku satu peperangan.
nak lawan dengan tentera Rom, walaupun hakikatnya peperangan itu tak berlaku sebab tentera Rom patah balik. Tapi setelah 7 tahun, tahun yang ke-9 Hijrah, peperangan ini kita ada 30,000 orang tentera, yang mana 12,000 orang yang memiliki kenderaan unta, 8,000 memiliki kenderaan kuda, dan semua 30,000 siap pedang yang bersarung. Kalau Nabi bukan tokoh ekonomi, bukan tokoh perancang, pentadbir yang hebat, dalam masa 7 tahun nak ketuk, nak tempur pedang 30,000 ni bukan cerita mudah. Maknanya kekuatan ekonomi Rasul itu hebat. Sebab tu dilatih sahabat ketika mana masuk kota Makkah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf berdagang hingga akan tutup pasar Yahudi. Ekonomi. Nah, salah faham kita tak boleh, nanti hisab banyak. Kenapa kita tengok satu sudut? Nah, hisab banyak, ya. Kalau buat baik pun hisab banyak juga. Buat tak baik pun hisab banyak. Kenapa tak dijuruskan kepada benda-benda yang baik dengan terima satu orang nak malas sembahyang? Nah, tiba-tiba bangun di akhirat, pahala sembahyangnya banyak, pahala baca Qurannya banyak, pahala zikirnya banyak. Walau kita tengok dia tak pernah pakai serban. Nah, dia tak pernah bawa kitab. Dia bawa fail, mesyuarat, pakai tie, pakai cap. Nah, tapi rupanya walaupun dia hidup macam tu, puluhan ma'had tahfiz dia bina, puluhan majlis zikir dia bangunkan, puluhan masjid ditegakkan. Maknanya itu kita gunakan kekuatan ekonomi untuk membeli pahala daripada Allah Ta'ala. Maka sebab tu nombor 2 dikatakan bab muamalat. Apabila pengumpulan harta dah cukup, baru masuk nombor 3, bab munakahat. Manusia hidup berpasang-pasangan. Saya sendiri bagi tadi kuliah saya di Masjid Gombak, saya beritahu, bila saya tanya anak murid, kamu semua belajar dekat pondok, buka dulu pemikiran dia tu. Pondok banyak, pondok Tunggu Dayan pun ada, pondok polis pun ada, pondok mengaji kitab pun ada. Pondok mana yang kamu nak? Dan apa kamu punya ending dalam pendidikan? Ustaz, Pak Lebay, tu imam. Lekeh. Kalau kamu mau jadi imam, boleh. Jangan jadi imam dalam kampung, nanti bergaduh sebab tu imam dah ada. Jangan rebut jawatan. Jadi imam boleh, tapi jadi imam di Australia, jadi imam dekat Tromso, boleh. Kamu nak jadi apa sekalipun, tapi satu yang mesti kamu jadi, insya-Allah 99% kamu akan jadi, iaitu kamu akan jadi suami. Yang ni insya-Allah kamu akan jadi. Tu imam kah, tu lebay kah, tu guru kah, akan jadi. Baik, kenapa barang yang tentu arah kita nak jadi, kita tak mengaji? Barang yang belum tentu arah kita nak jadi, yang tu kita tumpukan. Ini tak betul. Mana mungkin kalau kita tak mengaji, kita boleh jadi suami yang hebat? Tak boleh. Orang KL panggil buat jemput-jemput, orang Kedah panggil buat cokodok. Buat cokodok ni pun kalau tak ngaji, tak jadi. Tak jadi. Takut jadi pengang ngelemping, tak tahu. Kena ngaji. Ini kan pula nak bina satu bahtera, sebuah kehidupan. Semua orang duduk dalam bahtera, dalam pelayaran nak menuju ke Pulau Jaya. Ada yang karam, ada yang pecah tongkang, ada yang selak, ada yang sampai. Jadi macam mana nak bawa gelombang hidup? Sebab itu apabila kita adakan hubungan dengan Allah, ulama susun, kita adakan hubungan dengan manusia, biasanya bila duit kita dah cukup, keperluan hidup kita kena berkahwin. Mesti kena berkahwin. Sebab tu ulama letakkan munakahat bab yang ketiga. Bab yang keempat, biasanya manusia ni kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah dengan nafsu. Bila manusia hidup dah sempurna, nak lagi buat jahat, mesti dipagarkan manusia dengan perundangan. Itu dikatakan bab janayat, bab qanun janayah, undang-undang yang melibatkan dengan janayah. Kesalahan manusia dengan manusia,
kesalahan manusia dengan orang, hingga kan dalam bab ni maruah kita ada harga yang tidak boleh dijual beli. Bila satu orang tuduh satu orang dengan benda tak elok, dia panggil had qazaf, had tuduhan, dia kena subat. Nah, maka sebab itulah ini semua kembali balik kepada keimanan yang wajib dipercayai bahwasanya ini bukan rekaan persidangan, permuasyaratan, permuafakatan seorang Nabi, bukan. Ini adalah wahyu. Sebab itu Islam bukan ideologi. Islam bukan falsafah. Islam adalah agama wahyu, agama aqidah, agama pegangan. Maka sebab itulah dia beritahu, dan sekalian hukum-hukum di dalam amalan hati daripada bicara sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah, dan daripada cerita-cerita yang ghaib-ghaib seperti hari kiamat, syurga, neraka dan lainnya. Kita ni kalau bercerita ghaib berhantu. Nah, ghaib ni benda yang nak tengok tak boleh, nak pegang, tapi benda ada. Syurga, neraka, alam barzakh, nikmat kubur, azab kubur, semua ni mesti ada dalam pemikiran kita. Kita nak jadi ahli perniagaan ke, nak jadi ahli dakwah ke, nak jadi apa ke, sebab kita nak bawa umat menghadap Allah, bukan nak bawa umat menghadap diri kita. Maka sebab itu, Islam bawa dasar ada, dan rukun-rukun dia. Iman juga ada rukun-rukunnya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian rukun iman, ada 6 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa benda yang kita wajib kena percaya, dan kenapa mesti kita percaya? Macam rukun Islam, apa benda yang mesti kita kena buat, dan kenapa kita nak kena buat, kenapa kita kena mengucap, kenapa kita kena solat, kenapa kita kena puasa. Bila kita faham benda ni, barulah kita buat tanpa rusnanya, tanpa pernah lelah, sebab kita rasa benda ni mesti kita kena buat. InsyaAllah kita sambung pengajian akan datang. Rukun iman ada 6 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil fi asbab ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.